Bersama saya Engku Azmin dalam rentasan berita edisi 1649. Antara paparan utama. PMX bawa mandat Malaysia henti kekejaman ke atas Palestin. Terima baik permohonan maaf Najib. PMX jawab pengkritik. Subsidi diesel bersasar berjaya jana penjimatan RM600 juta sebulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima jemputan daripada Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud bagi menyertai sidang kemuncak tergempar negara-negara Arab dan Islam pada 11 November ini untuk membincangkan serangan dan kekejaman berterusan Israel terhadap Palestin. Anwar berkata kehadiran beliau ke sidang kemuncak tergempar di Riyadh itu bagi membawa mandat Dewan Rakyat, iaitu untuk mengambil tindakan bagi menghentikan kekejaman berterusan Israel ke atas rakyat Palestin. Beliau berkata Malaysia juga akan membawa isu pencerobohan dan pemusnahan pusat-pusat ibadah di wilayah Palestin yang diduduki OPT, serangan terbuka ke atas wilayah-wilayah di Lebanon serta Iran, termasuk pembunuhan Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar. Selain itu, persidangan ini juga akan membincangkan permasalahan semasa dihadapi oleh Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA berikutan keputusan rejim Israel mengharamkan operasi pertubuhan bantuan kemanusiaan tersebut pada 28 Oktober baru-baru ini, katanya. Beliau berkata demikian pada sesi penerangan mengenai isu Palestin di Dewan Rakyat pada Isnin. PMX berkata pada sidang kemuncak itu, Malaysia juga akan mengusulkan agar sokongan sepenuhnya diberikan kepada UNRWA dalam melaksanakan mandatnya bagi memberi perkhidmatan sosial dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Beliau berkata Malaysia juga berhasrat menggunakan sidang kemuncak itu untuk meraih sokongan negara-negara Arab dan Islam terhadap inisiatif tersebut dan menghalang pelaksanaan keputusan Parlimen Israel Knesset pada 28 Oktober lepas yang bertujuan melenyapkan UNRWA dan memburukkan situasi kemanusiaan di utara Gaza yang mengalami kebuluran setelah terputus bantuan asas sejak sekian lama. Salah satu pendekatan boleh diambil adalah bagi sidang kemuncak negara-negara Arab dan Islam memberi sokongan kepada usaha mediasi gencatan senjata oleh Amerika Syarikat, Mesir dan Qatar kerana sejak Mei lepas, ketiga-tiga negara ini telah membangunkan satu kerangka perjanjian yang perlu dipersetujui oleh semua pihak terlibat. Kegusaran kita adalah kerana tindakan kejam Israel itu tidak mungkin berlaku tanpa dukungan negara-negara yang membekalkan senjata terus-menerus kepada Israel, termasuk Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah, katanya lagi. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata penting bagi Malaysia dan komuniti antarabangsa mengutuk jenayah genosid di Palestin dan memberi tekanan ke atas Israel untuk melaksanakan gencatan senjata dengan segera bagi membolehkan bantuan ubat, makanan dan keperluan kemanusiaan lain dihulurkan kepada rakyat Palestin selain untuk menggerakkan Special Committee Against Apartheid di PBB ke atas Israel. Perdana Menteri turut menegaskan penyertaan Malaysia sebagai ahli perikatan global juga sebahagian usaha untuk meningkatkan tekanan diplomatik ke atas Israel bagi melaksanakan gencatan senjata kekal di Gaza
menggesa pembebasan tahanan Palestin, berundur daripada wilayah yang dijajah dan menangani penderitaan rakyat Palestin menerusi penyambungan segera bantuan kemanusiaan. Kita juga akan membincangkan pelan tindakan dan mengenal pasti langkah-langkah konkret ke arah mencapai kemerdekaan mutlak Palestin dalam tempoh garis masa yang munasabah. Sebagai sebuah negara yang mendukung prinsip keadilan dan perundangan antarabangsa, Malaysia terus komited dalam memperjuangkan hak Palestin sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka serta penyelesaian yang adil dan muktamad, tegasnya. Kekejaman para Zionis bangsat terhadap Palestin perlu dihentikan. Kerjasama semua pihak tak kira agama, bangsa dan negara harus diadakan demi mencapai kejayaan bersama. Selagi Israel berada di puncak kuasa dunia bersama negara yang mendukung perbuatan kejinya, selagi itu kita teruskan usaha membantu memerdekakan bumi Palestin. Malaysia akan tetap berdiri teguh bersama Palestin dulu, kini dan sehingga ke akhirnya. Terima kasih PMX dan Kerajaan Madani kerana terus perjuangkan rakyat, para pejuang dan bumi Palestin tanpa jemu. Semoga Allah lindungi dan permudahkan segalanya buat kita semua. Dari sungai ke segara, Palestin bakal dan pasti merdeka hingga ke akhirnya, insya-Allah. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar perkritik ke atas respon beliau menerima baik permohonan maaf Najib Razak berhubung skandal 1MDB. Perdana Menteri mempersoalkan tindakan sebahagian pengkritiknya tidak lantang bersuara apabila bercakap mengenai rasuah membabitkan individu lain. Saya rasa ia hipokrit sama sekali apabila anda sebagai contoh hanya meletakkan Najib sebagai satu-satunya isu membabitkan rasuah, katanya kepada FMT dalam temu bual di pejabatnya. Orang ini kononnya pasukan anti rasuah. Mereka yang kononnya berfahaman liberal ini hanya mendiamkan diri apabila melibatkan rasuah besar bekas pemimpin lain yang mengumpul berbilion ringgit. Saya tak dengar satu pun kenyataan kebimbangan diluahkan. Jika anda benar-benar mahu memerangi rasuah, anda perlu konsisten bersikap tegas terhadap semua perasuah. Anwar mengakui permohonan maaf Najib mungkin terhad tetapi mempertahankan penerimaannya terhadap kenyataan bekas Perdana Menteri itu. Saya fikir adalah baik mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan sesiapa yang kata, "Ya, saya minta maaf atas beberapa sebab," katanya tanpa mengulas lanjut. Terdahulu, bekas Perdana Menteri Najib Razak telah memohon maaf kepada rakyat Malaysia dibuat pada 24 Oktober lalu. Menurutnya, beliau amat terluka mengetahui skandal 1MDB melibatkan berbilion ringgit berlaku semasa beliau menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Najib kini menjalani hukuman penjara selepas disabitkan bersalah dalam kes SRC International Sdn Bhd, tetapi beliau bertegas dirinya tidak bersalah dan menafikan menjadi dalang atau bekerjasama dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Joe. Perdana Menteri terima baik permohonan maaf itu yang kini dikritik beberapa pihak termasuk bekas Timbalan Menteri Undang-Undang daripada Amanah Hanifah Maidin dan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya. Anwar dalam temu bual berkata kerajaannya memberi kuasa kepada agensi penguatkuasaan mengambil tindakan tegas membabitkan rasuah yang mana mereka akan membuat pendakwaan di mahkamah atau menjalankan siasatan. Kadang-kadang dalam bidang akademik, kadang-kadang dalam pertanian, kadang-kadang dalam lembaga agensi terlalu ramai, ujarnya.
PMX berkata ada pihak mendakwanya bertindak keterlaluan dalam memerangi rasuah, tetapi beliau turut menegaskan rasuah adalah sistemik di Malaysia yang memerlukan kerajaan dan pembasmi rasuah berusaha sedaya upaya mencari punca masalah. Nasib baik saya dibantu ramai rakan sekerja dan ketua perkhidmatan awam yang cukup berazam memastikan kita mempunyai kuasa perkhidmatan awam yang sah, cekap dan berintegriti, katanya lagi. Walaupun sosok tubuh Anwar Ibrahim yang dulunya pernah difitnah, dihina dan dicaci, beliau tetap terbuka menerima permohonan maaf Najib Razak. Menerima baik permohonan maaf seseorang bukan bermakna dia bakal dibebaskan. Ia menunjukkan sifat ihsan PMX. Malahan, Islam juga terbuka dan mengajar kita untuk sentiasa merendah diri dan mempunyai kesedaran. Dalam keadaan rakyat dan negara yang telah didoktrin berdekad lamanya, perubahan dan reformasi bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan sekarang. Namun, ianya satu tindakan yang amat penting supaya kita dapat melangkah dan mara ke hadapan demi negara yang jauh lebih baik. Ia melibatkan semua pihak dari semua lapisan masyarakat. Jadi, teruskan usaha dan jangan pernah putus asa. Penyasaran subsidi diesel berjaya membantu negara menjana penjimatan sekitar 600 juta ringgit sebulan tanpa menyebabkan berlakunya peningkatan inflasi secara ketara, tetapi sebaliknya berada dalam keadaan yang terkawal. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penyasaran subsidi diesel menunjukkan penurunan mendadak dari segi penjualan diesel kepada stesen minyak, iaitu sekitar 25% atau hampir 7 juta liter sehari. Menurut beliau, perkara itu mencerminkan aktiviti penyeludupan diesel berjaya dikurangkan melalui pelaksanaan dasar tersebut. Malah katanya, jualan diesel secara komersial pula menunjukkan peningkatan hampir 50% atau 4 juta liter sehari dan menggambarkan setakat mana sektor industri berhenti membeli diesel bersubsidi daripada stesen minyak. Berdasarkan data awal, penyasaran subsidi diesel setakat ini telah menjana penjimatan sekitar 600 juta ringgit sebulan. Pada masa yang sama, kadar inflasi kekal pada tahap terkawal dan baru-baru ini menunjukkan penurunan. Dengan kenaikan indeks persepsi rasuah CPI 2% pada Julai 2024, 1.9% pada Ogos dan 1.8% pada September. Sehubungan itu, kerajaan akan melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan 2025, katanya semasa waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat semalam. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Aminul Huda Hassan, PH Sri Gading, yang memintanya menyatakan setakat mana keberkesanan pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel yang diusahakan melalui MyBudi dan bagaimana golongan T15 ditentukan khususnya untuk penyasaran subsidi petrol RON 95 bermula pertengahan tahun 2025. Mengulas lanjut, Amir Hamzah juga berkata, kriteria golongan T15 yang akan terkesan dengan penyasaran subsidi petrol RON 95 masih berada dalam pertimbangan kerajaan. Penentuan pendapatan isi rumah yang layak untuk harga petrol RON 95 bersubsidi tidak akan ditentukan semata-mata berdasarkan survei pendapatan isi rumah HIS oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOZM. Kerajaan masih meneliti pendekatan yang akan digunakan bagi menentukan kumpulan T15 bagi penyasaran subsidi petrol RON 95 dan tidak akan terikat secara terus dengan definisi HIS. Kerajaan akan teliti sebelum ia dimutamakkan dengan mengambil kira kriteria tambahan selain pendapatan jelasnya lagi. Sementara itu, bagi menjawab soalan tambahan, beliau berkata dasar semasa menyaksikan anggaran penggunaan petrol oleh segmen bukan warga negara
sektor komersial termasuk aktiviti penyeludupan adalah mencecah 40% daripada jumlah penggunaan. Memandangkan tahap subsidi petrol RON 95 adalah sekitar 20 bilion ringgit setahun, jika ketirisan kepada bukan warga negara, perniagaan dan golongan kaya dapat ditangani, ia bakal menjana penjimatan sehingga 8 bilion ringgit setahun. Peralihan daripada pemberian subsidi pukal dengan harga runcit bersubsidi kepada semua pengguna tanpa had kepada penyasaran subsidi memerlukan penentuan kaedah yang bersesuaian diguna pakai. Bagi penyasaran subsidi RON 95, kerajaan masih dalam proses memutamakan kriteria dan keperincian penyasaran subsidi tersebut supaya dapat memenuhi keperluan rakyat sama ada yang bermotosikal atau dengan kereta di kawasan bandar dan di luar bandar serta yang berniaga skala kecil, jelasnya. Tambahnya lagi, mekanisme penyasaran subsidi tersebut dijangka melibatkan harga penetapan stesen minyak mengikut harga pasaran sementara. Rakyat yang layak akan terus membeli RON 95 pada harga bersubsidi. Selain kaedah fleet card untuk diesel, kerajaan juga telah melaksanakan projek perintis pembelian petrol RON 95 pada harga bersubsidi dengan menggunakan kad pengenalan dan juga e-dompet. Bagi meredakan kebimbangan rakyat, kerajaan akan pastikan kaedah pelaksanaan subsidi petrol RON 95 yang menyeluruh dan berkesan seperti mana penyasaran subsidi diesel, katanya lagi. Pada masa yang sama, lebih 140,000 penerima bantuan tunai budi individu dan 65,000 penerima budi agri-komoditi diluluskan dalam tempoh 5 bulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel. Ia membabitkan jumlah bayaran sebanyak 160 juta ringgit sehingga 31 Oktober lalu. Bagi memastikan majoriti rakyat tidak terjejas, kerajaan turut memperkenalkan bantuan tunai untuk pemilik kenderaan diesel, individu dan petani berskala kecil serta diperkenalkan subsidi khusus untuk sektor logistik. Walaupun keputusan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel ternyata satu langkah yang tidak popular dan telah menerima pelbagai reaksi daripada rakyat, baik dan buruk, namun demi kebaikan semua pihak, ia sesuatu yang perlu dilakukan. Mungkin ianya memberi sedikit kesan kepada sebahagian golongan yang terlibat, tetapi percayalah, pulangannya bakal dirasai oleh semua dalam masa hadapan, insya-Allah. Perubahan untuk ke arah kebaikan bukan sesuatu perkara yang mudah, tapi ianya mesti dilakukan. Tahniah dan terima kasih Kerajaan Madani. Ingat, rakyat sentiasa memati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Engku Azmin. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.